Assalamualaikum, salam Malaysia Berdani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kadar sumbangan tunai rahmah sedia dinaikkan bertujuan mengurangkan beban rakyat susulan impak pengurangan subsidi yang dibuat kerajaan. Jelas Perdana Menteri sejak pengampungan harga ayam dilaksana 1 November lalu, ia didapati berhasil. Dan beliau yakin penyiasaran semula subsidi yang akan dilaksana tidak beri kesan kepada 90% rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, RM1 bilion diperuntuk untuk tahun depan untuk inisiatif dana komoditi madani, keperluan bagi membantu masyarakat desa memulakan projek ekonomi sendiri. Perdana Menteri menyatakan menerusi inisiatif itu, setiap kampung, desa, rumah panjang maupun PPR akan diberi dana maksimum RM100,000 untuk memulakan projek ekonomi seperti kraft tangan atau hidroponik. Ini pula usaha mengelak risiko diabetes. Semua kementerian diarah memastikan amalan kurangkan gula dilaksana dalam setiap jamuan. Untuk itu, kementerian perlu melaksanakan kempen kurangkan gula dalam pemakanan. Dalam masa sama, usahawan turut diminta membantu memastikan penggunaan gula dikawal. Peruntukan RM20 juta diluluskan untuk tambah aset taktikal Eskom di sempadan negara bagi perkukuh kawalan keselamatan di S-Zone. Ketua Pegawai Eskom menyatakan peranan pihaknya bukan hanya mengawal keselamatan, sebaliknya turut mengkoordinasi program tindakan awam bersama komuniti S-Zone serta program meningkatkan sosioekonomi penduduk. Hujan lebat dipercayai mengakibatkan kejadian bergelincir cerun setinggi 30 meter berhampiran Pangsapuri Taman Ceras Mas di Ibu Negara petang semalam. Tiada kemalangan jiwa dilapor. Pengarah JBPM Selangor berkata kerja memasang sawah di cerun itu dilakukan untuk menghalang orang awam mendekati lokasi kejadian. Kes diserah kepada PBT untuk tindakan lanjut. Ke perkembangan banjir di Terengganu, banjir kembali buruk susulan hujan lebat tanpa henti. 628 orang daripada 149 keluarga terjejas. Sementara di Kelantan, jumlah penduduk terjejas meningkat mendadak kepada 224 orang membabitkan 72 keluarga. Mereka ditempatkan di 2 PPS di Bacok dan sebuah lagi di Pasir Mas. Dalam pada itu, hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu hingga esok. Kenyataan Met Malaysia menyebut amaran di Kelantan membabitkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Sementara di Terengganu melibatkan kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Susulan siri ancaman bom palsu di sekolah baru-baru ini, semua institusi pendidikan diarah mengetatkan sistem kawalan keselamatan sebagai langkah waspada. KPM dan PDRM bekerjasama untuk mengawal keadaan serta mengambil tindakan perlu. 12 masjid di wilayah persekutuan dipilih sebagai pusat aduan dan khidmat kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga yang memerlukan khidmat nasihat, sokongan psikologi serta kaunseling. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberitahu Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Masjid Al-Ghurfan di pinggiran TTDI pula dipilih sebagai pusat transit keganasan rumah tangga bagi membolehkan mangsa mendapatkan perlindungan. Tiada laporan diterima Polis Terengganu berkaitan PRK Parlimen Kemaman sepanjang tempoh kempen. Ketua Polis Negeri memaklumkan setakat ini 5 permohonan ceramah telah diluluskan. Sepanjang tempoh kempen, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan aktiviti kempen calon 2 parti bertanding. Sehingga hari ini, tiada insiden mengganggu keteraman awam. Perdana Menteri memaklumkan tahap kesihatan timbalannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kini bertambah baik dan akan kembali memulakan tugas dalam tempoh terdekat. Beliau sempat menziarahi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebelum hadir merasmikan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya semalam. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dilapor dalam tempoh berehat selepas selesai jalani prosedur pembedahan pada 16 November.
Kira-kira 1,000 pekerja asing terabai berjaya mendapat penempatan pekerjaan dengan majikan baharu setakat 9 November lalu. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan kesemua mereka dibantu melalui operasi menyelamat pekerja terabai dengan kerjasama Jabatan Imigresen dan PDRM. Siasatan mendapati pekerja tersebut menganggur hampir 3 bulan tanpa sebarang sumber pendapatan. Ini pula khabar gembira buat penjawat awam yang bertukar dari Labuan dan Langkawi. Pengecualian cukai 50% duti import dan duti ekses bagi pemindahan kenderaan persendirian yang berdaftar di Pulau Bebas Cukai itu bakal dinikmati. Berkuat kuasa 1 Disember, kelulusan Kementerian Keuangan tidak lagi diperlukan. Mereka yang layak hanya perlu memohon terus kepada kastam. Yang di-Pertuan Agong berkenan merasmikan pusat hemodialisis kelima Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa di Jerantut Pahang. Seri Paduka menzahirkan penghargaan kepada KKM, agensi kerajaan dan penaja yang telah memberi sokongan serta sumbangan kepada usaha murni baginda menjayakan penubuhan pusat itu. Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong mengingatkan penerima Rumah Rakyat Al-Sultan Abdullah Ru Rasa bersyukur kerana terpilih menerima rezeki dalam bentuk sebuah kediaman selesa sebagai tempat berlindung seisi keluarga. Rumah yang dibina Cetusan Usaha Baginda dan Presiden UAE seharusnya dijaga sebaik mungkin. Sultan Perak menzahirkan kebimbangan mengenai aspek budi bahasa dan sopan santun yang semakin diketepikan hingga bahasa kesat, fitnah dan menghina disuarakan tanpa segan silu termasuk di tempat ibadah. Budi bahasa dan sopan santun diketepikan bukan oleh golongan tiada berpendidikan atau tidak berjawatan tinggi, tetapi dikorbankan kumpulan berpelajaran tinggi berjawatan juga bergelaran. Nada sama turut dizahirkan Sultan Selangor. Baginda mengingatkan graduan agar menjaga sopanan dan kesusilaan ketika berkomunikasi khususnya dalam media sosial. Elak beri komen keterlaluan dan fitnah, cacian serta hasad dengki terutama isu 3R. Malah graduan juga perlu menganjung tinggi perlembagaan dan undang-undang negara. Penantian hampir 60 tahun penduduk Kampung Bijih dan Kampung Jela, Kuala Krai untuk mendapat bekalan air sempurna berakhir. Pelaksanaan projek bekalan air bersih Etika melegakan 800 penduduk setelah tanda air lama yang terletak di kawasan bukit berhampiran kampung dinaik taraf. Kini sumber bekalan air lebih banyak dan tekanan air lebih tinggi. Melaka sedia mengetengahkan keunikan budaya serta warisan pelbagai etnik seperti masyarakat Baba dan Nyonya juga ceti dalam mempromosi Tahun Melawat Melaka 2024. Ketua Menteri memaklumkan keistimewaan dan keunikan masyarakat peranakan itu akan ditampilkan menerusi persembahan khas pada program utama selain pameran di Muzium Budaya. Sektor otomotif adalah kuasa ekonomi yang strategik. Dedikasi dalam membangunkan sektor ini penting kerana berpotensi menjadikan Malaysia sebagai hub otomotif di rantau ASEAN. Jelas Menteri MITI bagi kenderaan elektrik EV, syarikat AP Terbuka boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan permintaan dan jualan ke atas EV di Malaysia. Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya 2023 merupakan platform terbaik usahawan desa mendapat bimbingan serta khidmat nasihat bagi meningkatkan produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi, penganjurannya memberi impak positif kepada produk keluaran usahawan tempatan yang setanding dengan produk import dari luar negara. Teks ucapan beliau dibaca Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah ketika majlis perasmian. Bagi Belanjawan 2023 masih ada melibatkan perbelanjaan pembangunan serta perbelanjaan pengurusan yang perlu dihabiskan sehingga hujung tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata setakat Khamis lalu, 26 kementerian telah menggunakan 82% untuk perbelanjaan pembangunan dan 92% perbelanjaan pengurusan. Kementerian Perdagangan dan Komoditi dengan kerjasama Petronas Dagangan Berhad menyasarkan pengumpulan 90,000 kilogram minyak sawit terpakai melibatkan penyertaan 6,000 orang awam akhir tahun ini. Bagi mencapai sasaran, Datuk Seri Fadila Yusof berkata program itu bakal diperluas ke stesen minyak Petronas di seluruh negara secara berperingkat.
Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan dan Komoditi sedia membantu pekebun kecil sawit mencari solusi berkaitan isu kaedah pengiraan cukai jualan bagi minyak sawit di Sarawak. Perbincangan akan dijalankan bersama kerajaan negeri berhubung kaedah pengiraan cukai jualan bagi sektor komoditi tersebut. Pusat Memudah Cara Pelaburan Malaysia IMFC akan mula beroperasi 1 Disember ini. Maida berkata penubuhan IMFC secara fizikal bukti komitmen berterusan kerajaan dalam merangsangkan pertumbuhan ekonomi negara. IMFC merupakan pusat sehenti bagi hal berkaitan pelaburan yang ditubuhkan MITI. Ia bertujuan memudahkan cara urusan komuniti perniagaan dan para pelabur dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di pelbagai peringkat. Penguatkuasaan gencatan senjata sementara 4 hari antara tentera Zionis dan Hamas menyaksikan konvoi 137 lori yang membawa muatan makanan, air, ubat-ubatan dan keperluan asas mula tiba di Gaza. Ia merupakan konvoi kemanusiaan terbesar yang memasuki Gaza sejak pertempuran tercetus. Pejabat Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata 129,000 liter bahan api juga dibawa ke Palestin, manakala 21 pesakit dalam keadaan kritikal juga telah dibawa keluar dari bahagian utara Gaza. Sementara itu, pertukaran kumpulan kedua tahanan Israel dan Hamas yang sepatutnya dilakukan semalam ditangguh. Ini selepas pejuang Hamas mendakwa Israel tidak sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata selama 4 hari yang telah dipersetujui. Kemarin, Hamas telah membebaskan 24 tahanan Israel, manakala Israel pula membebaskan 39 tahanan Palestin. Hospital Indonesia di Gaza yang sebelum ini sesak dengan mangsa kekejaman rezim Zionis dilapor telah dikosongkan semalam akibat kekurangan bekalan perubatan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan baki mangsa yang cedera juga sedang dipindahkan dari kompleks perubatan Al-Shifa. Pihaknya memberi amaran bahawa situasi kesihatan di wilayah ini itu kini sangat beruncing akibat sekatan Israel. Ukraine mendakwa berjaya menjatuhkan 71 drone serangan Rusia pada Jumaat. Ini disifatkan sebagai satu serangan terbesar ke atas ibu negara Kiev sejak bermula pencerobohan. Pentadbiran bandar Kiev berkata 5 orang cedera termasuk seorang kanak-kanak berusia 11 tahun. Serpihan drone yang jatuh turut mencetuskan kebakaran dan merosakkan bangunan di seluruh ibu negara. Tiada patogen luar biasa atau baharu dikesan dalam peningkatan penyakit pernafasan kanak-kanak di utara China. Menurut WHO, peningkatan kes membabitkan radang paru-paru yang dipercayai akibat jangkitan bakteria. Kes penyakit pernafasan melibatkan kanak-kanak mula melonjak di utara China sejak pertengahan Oktober lalu. 3 maut dalam kejadian kebakaran di sebuah pangsapuri 6 tingkat di pinggir bandar Saint Paris. Sementara itu, 8 orang turut dilaporkan cedera termasuk seorang kanak-kanak yang mengalami kecederaan parah. Seramai 88 anggota bomba dan 24 jentera dihantar ke lokasi kejadian. Punca kebakaran masih disiasat. Di Karachi, Pakistan, sekurang-kurangnya 11 orang maut akibat kebakaran di pusat beli belah. Menurut media tempatan, insiden berlaku dipercayai akibat litar pintas sebuah generator di tingkat 3 dan api kemudian merebak ke tingkat 4. Majoriti yang meninggal dunia adalah pekerja di bahagian pusat panggilan. Derek Chauvin, bekas pegawai polis yang disabitkan bersalah membunuh George Floyd pada 2020 dilaporkan cedera parah akibat ditikam di penjara Arizona, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, keadaan Chauvin dilaporkan stabil. Kematian Floyd telah mencetuskan bantahan besar-besaran terhadap kekejaman polis serta diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Myanmar digesa membenarkan penghantaran pulang rakyat dari negara ASEAN yang terperangkap di tengah-tengah konflik di Shah Utara. Menteri Luar ASEAN menerusi kenyataan menyuarakan kebimbangan terhadap konflik yang semakin memuncak dan menyeru semua pihak menghentikan keganasan serta melindungi orang awam. Mereka juga menekankan kepentingan bantuan kemanusiaan diselaras dan pemindahan pantas hasil kerjasama kedutaan anggota ASEAN. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.